Ya, seperti biasa. Kita mulakan dulu sama-sama dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang nama bangun sebelum subuh FC ni, tuan ke puan saya pun tak tahu. Tuan Zaman. Okey, baik. Ya, saya kena ingatlah supaya Tuan Zaman kan. Tuan Zaman kena ingat supaya tak sebut nama bangun sebelum subuh. Dan hari ni kita akan sambung pada ayat kita yang ke-7. Seperti biasa tuan-tuan, saya akan baca dulu dan saya minta tuan-tuan dekat rumah ikut bacaan saya, ya, dengan bacaan yang jelas, sedap, ya, merdu tuan. Kalau boleh biar kedengaran satu rumah pun tak apa tuan. Kalau tak boleh, sekurang-kurangnya dengar dekat telinga sendiri. Boleh? Baik, kita mulakan tuan. Tengok surah Al-Ankabut ayat yang ke-7. Ya. Kalau nak buka Al-Quran, boleh tengok muka surat bawah tuan. Ya. Muka surat bawah tu ada tuliskan. Ke surat 397. Baik. Kita akan baca dulu tuan, dan saya minta tuan-tuan ikut dekat rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikut dekat rumah dengan bacaan yang paling sedap tuan. Ya. Dan perhatikan dekat mana saya wakafkan ayat kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mula tuan, ya, kita mula daripada walladzina, ya. Walladzina amanu wa 'amilus salihat. Waqaf dekat as-salihat. Ahsan. Ya, ahsan. Terus sambung tuan ayat yang seterusnya. Lanukaffiranna anhum sayyiatihim. Waqaf dekat sayyiatihim tuan. Terus baca. Ahsan. Dan seterusnya kita ambil ayat yang seterusnya tuan. Tak perlu ambil lagi, tak perlu ambil semula, tak perlu ulang semula. Teruskan dengan ayat seterusnya, ya. Kita terus sampai habis tuan, ya. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Jadi ini ayat kita, ayat yang ke-7. Ayat inilah yang akan kita belajar insya-Allah pada malam ni tuan-tuan. Boleh? Sebelum tu saya nak pesan, sebelum saya terlupa tuan-tuan, ya. Kalau saya suruh komen, ya, sekali lagi saya ulang, komen di ruangan YouTube. Jangan jawab soalan saya di ruangan WhatsApp tuan. Saya tak buka WhatsApp. Ya. Tak ada siapa yang baca dekat WhatsApp tuan. Komen dekat YouTube tuan. Boleh? Komen dekat ruangan YouTube. Baik. Seperti biasa kita akan terjemahkan dahulu secara harfiah, ya. Secara harfiah ataupun terjemahan perkata tuan. Baik. Tengok dekat skrin masing-masing ataupun tengok dekat lembaran masing-masing tuan, ya. Tengok pada kalimah yang pertama kita ada wa. Wa ni selalu dah kita jumpa kan. Wa terjemahannya ialah dan. Kemudian alladzina terjemahannya ialah orang-orang yang. Kita dah belajar ke belum? Alladzina dah belajar itu, ya. Orang-orang yang. Kemudian kalimah seterusnya amanu. Amanu terjemahannya mereka telah beriman. Ya, mereka telah beriman. Kemudian kalimah yang seterusnya wa tuan. Buat kali yang kedua, wa terjemahannya masih lagi sama tuan. Dan. Ya, dan. Terus lagi kita ada amilu.
amilu, ya bukan amilu tapi amilu, terjemahannya mereka telah mengerjakan. Mereka telah mengerjakan. Seterusnya kita ada kalimah as-salihati. As-salihati, terjemahannya ialah kebajikan-kebajikan. Tengok sekejap tuan-tuan dekat kalimah as-salihati, terjemahannya berganda ke tak berganda? Terjemahannya berganda tuan. Ya, kalau berganda jumlahnya mufrad ke jamak, automatik tuan-tuan akan jawab jumlahnya ialah jamak. Sekarang ni saya nak tuan-tuan tulis dekat ruangan komen tuan-tuan. As-salihati, jamak. Jamak apa tuan-tuan? Jamak salim ke jamak taksir? Tulis dekat ruangan komen. As-salihati. As-salihati, terjemahannya kebajikan-kebajikan. Ya, jumlahnya jamak. Saya nak tahu jamak salim ke jamak taksir? Ahsantum. 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 Ya. Puan Kamis, tuan Kamis. Bukan jamak salim, jamak salim. Ya. Ahsantum. As-salihati pada hari ini dia adalah kalimah apa tuan? Kalimah jamak salim. Sebab apa? Sebab ada penambahan ati di hujung kan? Ya. Ati di hujung. Tengok tuan, ya. As-salihati. Ya, as-salihati. Boleh? As-salihati. Tulis balik tuan. Ya. Nampak macam tak cantik. Ya, kita ada as-salihati tuan. Tuan-tuan kata dia adalah jamak salim. Kenapa? Kerana ada ati di hujung. Ati di hujung tuan. Sepatutnya dia dieja macam mana tuan? Sepatutnya dia dieja as-salihati. Ya. Sepatutnya ejaannya macam ni. As-salihati. Tetapi dalam ayat kita pada malam ni tuan-tuan, ya, alif ni ditukarkan dengan alif yang kecil tuan-tuan, atau kita panggil sebagai alif mat. Kebiasaannya yang kita tahu, setiap kali kita jumpa alif mat, kita akan baca dengan dua harakat, bermakna as-salihati. Tapi pada malam ini, kalimah as-salihati tuan-tuan, ya, kalimah as-salihati ada alif kecil, ya. Dia bukan alif kecil yang ada dalam kalimah as-salihati pada hari ini bukan sekadar nak suruh kita baca dengan dua harakat. Ia juga nak memberitahu kepada kita bahawa kalimah ini dia adalah kalimah jamak salim. Boleh? Sepatutnya as-salihati dia je macam ni tuan. Tapi ayat kita hari ini digantikan alif tu dengan alif kecil. Ya. Saya nak bagi tahu pada hari ini tuan, alif kecil yang ada dalam kalimah kita pada malam ini dia bukan sekadar isyarat untuk kita baca dua harakat. Dia juga nak suruh kita, nak bagi tahu kita bahawa makna ini ialah kalimah jamak salim. Jumlahnya jamak salim tuan. Jadi siapa-siapa yang baca dengan tidak mengikut panjang dua harakat, bermakna makna ayat ini dia telah berubah. Ya. Sebab itulah penting tuan kita baca dua harakat. Tuan-tuan baca dengan tak ada harakat, bermakna tuan-tuan dah mengubah ayat kita pada hari ini. Tulis dekat ruangan komen. Jelas ke tak jelas tuan? Tulis dekat ruangan komen tuan. Jelas ke tak jelas? Ya. Jadi alif kecil kita yang ada hari ini bukan biasa-biasa. Bukan sekadar nak suruh kita baca dua harakat. Dia juga nak bagi tahu kita kalimah ini sebenarnya dia adalah kalimah jamak. Terjemahannya ya. Sepatutnya ejaannya macam ni. As-salihat. Tetapi dalam ayat kita pada malam ni tuan-tuan, ya, alif ni ditukarkan dengan alif yang kecil tuan-tuan, atau kita panggil sebagai alif mat.
Kebiasaannya yang kita tahu, setiap kali kita jumpa alif mat, kita akan baca dengan 2 harakat. Bermakna as-salihati. Tapi pada malam ini, kalimah as-salihati, tuan-tuan, ya? Kalimah as-salihati ada alif kecil, ya? Dia bukan alif kecil yang ada dalam kalimah as-salihati pada hari ini bukan sekadar nak suruh kita baca dengan 2 harakat. Dia juga nak memberitahu kepada kita bahawa kalimah ini dia adalah kalimah jamak salim. Boleh? Sepatutnya as-salihati dia je macam ni tuan. Tapi ayat kita hari ini digantikan alif tu dengan alif kecil. Ya. Saya nak bagi tahu pada hari ni tuan, alif kecil yang ada dalam kalimah kita pada malam ini dia bukan sekadar isyarat untuk kita baca 2 harakat. Dia juga nak suruh kita, nak bagi tahu kita bahawa makna ini ialah kalimah jamak salim. Jumlahnya jamak salim. Jadi siapa-siapa yang baca dengan tidak mengikut panjang 2 harakat bermakna makna ayat ini dia telah berubah. Ya. Sebab itulah penting tuan kita baca 2 harakat. Tuan-tuan baca dengan tak ada harakat bermakna tuan-tuan dah mengubah ayat kita pada hari. Tulis dekat ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Tulis dekat ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Ya. Jadi alif kecil kita yang ada hari ini bukan biasa-biasa. Bukan sekadar nak suruh kita baca 2 harakat. Dia juga nak bagi tahu kita kalimah ini sebenarnya dia adalah kalimah jamak, terjemahannya berganda. Ahsan. Ya, terbaik. Baik. Terus lagi, ya. Kalimah seterusnya kita ada la, tuan. La terjemahannya sesungguhnya. Ya. Kemudian kita ada kalimah nukaffira terjemahannya kami hapuskan. Kemudian kita ada na terjemahannya sungguh. Ya. Kemudian kita ada anhum terjemahannya dari an saja terjemahannya dari. Kemudian kita ada hum terjemahannya mereka. Ya. Kalimah seterusnya sayyiati terjemahannya dosa-dosa kesalahan. Ya. Sayyiati ini pun jumlahnya adalah jamak. Jamak apa? Jamak salim. Sebab ada ati di ujung kalimah. Kemudian kita ada him terjemahannya mereka. Ya. Hum pun mereka, him pun terjemahannya mereka, tuan-tuan. Ya. Masa bila nak guna hum, masa bila nak guna him, yang itu sabar. Ya. Yang itu kena sabar, tuan. Ingat kita baru je bulan yang kedua, tuan. Sabar. Ya. Nanti ada yang tanya lagi masa bila guna hum, masa bila guna him. Itu tak penting untuk awal, tuan. Yang penting hum pun mereka, him pun mereka. Seterusnya, untuk kali yang ketiga, kita ada wa lagi, tuan-tuan. Terjemahannya ialah dan. Ya. Seterusnya, najziyah terjemahannya. Seterusnya, la, tuan. Terjemahannya benar-benar. Ya. Seterusnya, najziyah terjemahannya akan kami balas. Kemudian, terjemahannya sungguh. Kemudian kita ada hum, terjemahannya mereka, tuan-tuan. Ya. Jadi walana jaziyannahum nampak macam satu kalimah. Sebenarnya dia ada berapa, tuan? Ada 1, 2, 3, 4, 5 kalimah, tuan. Ya. Kalau dulu kita tak belajar, kita tak tahu kan. Hari ini dah belajar, baru tahu. Rupanya walana jaziyannahum ini bukan satu kalimah, tapi 5 kalimah. Seterusnya, ahsana terjemahannya lebih baik. Ya. Kalimah seterusnya, allazi, tuan. Terjemahan di sini yang. Saya nak tuan-tuan tambah orang. Kita dah belajar kan. Allazi terjemahannya ialah orang yang. Tambah orang yang. Boleh? Tadi pagi saya terlupa, tuan.
Kalimah seterusnya kanu, kanu terjemahannya. Ni pun tuan-tuan kena tukar juga ni. Ya, tukar juga mereka telah adalah. Ya, mereka telah adalah. Dan yang terakhir kita ada ya'maluna, terjemahannya mereka kerjakan. Tulis dekat ruangan komen. Dah tukar ke belum terjemahan yang ada dalam ayat kita pada hari ini? Tulis dekat ruangan komen. Dah tukar ke belum? Ya. Bukan tuan, allazi jadi orang yang, kan yang, ya, kemudian kanu mereka telah adalah. Ahsan. Ahsan. Baik tuan. Selesai terjemahan secara harfiah. Ya, selesai terjemahan secara harfiah. Kita nak pergi yang seterusnya, terjemahan secara mafhum. Ya, terjemahan secara mafhum. Baik. Apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kita dalam ayat pada malam ni tuan? Ayat yang ke-7 hari ni. Allah nak bagi tahu kita dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh. Sesungguhnya kami akan hapuskan segala kesalahan-kesalahan mereka dan kami akan membalas apa yang mereka telah kerjakan dengan sebaik-baik balasan. Ya, itu terjemahan secara mafhum. Terjemahan yang telah dicantikkan, ya, yang boleh kita faham dengan mudah. Apa yang Allah nak bagi tahu kita? Ya, saya ulang. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, sesungguhnya kami akan hapuskan dosa-dosa dan kesalahan mereka dan kami akan balas perbuatan mereka. Kami akan balas amal soleh mereka. Kami akan balas apa yang mereka kerjakan itu. Ya, dengan sebaik-baik pembalasan. Itu terjemahan secara mafhum. Ya, itu terjemahan secara mafhum. Sekarang tengok saya. Tengok saya. Apa yang Allah nak bagi tahu dalam ayat kita pada hari ini, tuan? Yang pertama, ayat kita pada malam ini, ya, adakah dia sambungan daripada ayat yang lepas? Ada dua pandangan ulama. Ada berapa? Ada dua pandangan ulama. Pandangan pertama mengatakan ayat ini dia adalah kesinambungan daripada ayat 6 yang kita dah belajar pada minggu lepas. Ya. Pandangan ulama yang kedua mengatakan ayat pada hari ini, ayat ke-7, dia adalah cerita yang baru, tuan. Bukan sambungan daripada ayat yang ke-6. Ya, ada dua pandangan. Tanya saya ikut pandangan yang kedua. Iaitu ayat pada hari ini dia menceritakan cerita yang baru, bukan sambungan pada cerita yang lepas. Apa yang Allah nak bagi tahu kita, tuan-tuan? Ya? Dalam ayat kita pada hari ini, Allah bagi tahu ada dua keistimewaan bagi orang-orang yang beriman. Ya? Bagi orang-orang yang beriman, rupanya Allah bagikan kepada mereka dua keistimewaan. Keistimewaan yang pertama, tuan-tuan, Allah hapuskan segala kesalahan-kesalahan mereka pada masa yang sebelum. Kemudian yang kedua, Allah bagi tahu, tuan, di antara kelebihan orang beriman ini yang mereka dapat dalam ayat ini, tuan, iaitulah mereka akan diberikan pahala sebaik-baik pembalasan. Ya? Macam mana nak dapat dosa kita digugurkan dan diberikan pahala? Allah sebut, tuan-tuan, dalam ayat tersebut, wa'amilus salihat, mengerjakan amal kebajikan, mengerjakan amal soleh, tuan. Boleh? Nak dapat dosa kita digugurkan oleh Allah, nak dapat pahala supaya yang setimpal dengan apa yang kita kerjakan, kita mesti buat amal soleh. Ya. Kita mesti lakukan amal soleh. Ya. Kemudian ada orang dia buat juga amal kebajikan, tetapi daripada perbuatan amal kebaikan yang mereka lakukan itu, tuan-tuan, Allah tak hapuskan dosanya. Allah tidak memberinya sebarang pahala. Kenapa? Kerana
orang ini dia tak ada syarat yang paling-paling penting. Apa dia? Beriman. Kalau kita beriman, lakukan amal soleh, maka amal soleh kita itu Allah akan hapuskan dosa kita yang lalu, kemudian Allah akan beri pahala. Tetapi orang, dia tidak beriman, tapi dia lakukan kebajikan, tuan. Ya? Atau kita sebut sebagai orang kafir lah. Yang tidak beriman ni orang kafir lah, tuan. Ya? Tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan Rasul, ya, maka orang ini kafir. Orang-orang kafir, tuan, mereka buat baik tak? Ya, mereka buat baik, tuan, kat dunia. Ada je orang-orang kafir yang berbuat kebaikan, yang menyumbangkan hartanya, menyumbangkan tenaga untuk perkara-perkara yang baik, tuan. Tetapi adakah kebaikan yang orang kafir lakukan Allah akan gugurkan dosa mereka dan Allah akan bagi pahala? Jawapannya tidak. Sebab apa? Sebab mereka tak ada syarat yang paling penting, iaitu beriman kepada Allah. Tapi itu orang kafir yang berbuat kebaikan ada dua. Yang paling utama, tuan-tuan, Allah kata kebaikan ataupun amal kebajikan orang kafir, dia dikira sebagai haba'am manthura, debu-debu yang berterbangan, tak ada hasil, sia-sia, rugi. Yang kedua, amal kebaikan orang kafir yang orang kafir buat, tuan-tuan, Allah balas terus dekat dunia. Bermakna nanti di akhirat mereka tak boleh dah tuntut dekat Allah, sebab Allah dah bagi dekat dunia. Boleh? Nikmat di akhirat hanyalah untuk orang mukmin. Orang kafir tak ada. Dekat dunia, orang kafir pun dapat nikmat. Ya? Tapi di negeri akhirat, orang kafir tak ada nikmat. Ya? Jadi sebab itulah. Ya? Sebab itulah, tuan-tuan, kita kena tahu, nak dapatkan dosa kita digugurkan, ya, kemudian diberikan pahala, kita mesti lakukan kebaikan. Dan kalau lakukan kebaikan sekalipun tidak ada syarat yang paling utama, iaitu beriman, lagilah tak ada apa-apa nilai. Ya. Adakah ini dikira tidak adil, tuan-tuan? Ya. Siapa yang nak lahir sebagai kafir? Siapa yang minta dirinya lahir sebagai kafir, tuan? Adakah kita boleh kata ini satu ketidakadilan? Jawapannya tidak boleh. Ini ialah perkara yang sangat adil di sisi Allah. Jangan kita persoalkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah dah kurniakan kepada mereka, ya, akal fikiran. Allah dah kurniakan pada mereka pilihan. Kena zaman kita, tuan, bukan zaman yang duduk dalam hutan, kan. Menggunakan handphone saja kita boleh kaji macam-macam perkara. Bermakna mereka terdedah untuk mengkaji. Mungkin mereka dah tahu kebenaran Islam, tapi pilihan mereka yang salah. Apa dia? Mereka kekal berada dalam kekufuran. Ya, mereka kekal berada dalam kekufuran. Sedangkan dia ada pilihan untuk bergerak melangkah menjadi orang beriman, tuan-tuan. Tapi mereka pilih untuk tinggal kekal dalam keadaan kekufuran. Tulis dekat ruangan komen. Jelas ke tak jelas?